Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga Maya yang dikasihi sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM Petaling Utama. Okey, saya Cikgu Afiq dari SMK Katolik akan membuat perkongsian dengan anak-anak semua bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha-sama antara jurulatih utama daerah mata pelajaran sejarah dan unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Nurin binti Zakaria selaku Timbalan PPD sektor pembelajaran. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pengetua sekolah saya iaitu Dr. Margaret Lin daripada SMK Katolik kerana memberi keizinan kepada saya untuk melibatkan diri dalam program yang bermanfaat ini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, kita akan terus mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Okey, baik murid-murid sekalian. Untuk hari ini kita akan lihat tajuk berkaitan dengan bab 6. Okey, seperti yang kamu lihat di paparan skrin ini, bab 6 ini dia membincangkan tentang ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Umumnya, tajuk ini kita perlu kuasai 4 subtopik. Okey, contoh di sini cikgu boleh bagi tahu. Okey, yang pertamanya berkaitan dengan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Okey, dan dalam tajuk bab 6 juga kita akan lihat secara umumnya, kalau kamu ingat, berkaitan dengan ancaman komunis. Okey. Yang ketiga, kesan darurat, pelaksanaan darurat di negara kita. Okey, jadi untuk hari ini kita lebih kepada usaha untuk menangani ancaman komunis. Okey. Jadi pelajar boleh, murid-murid boleh lihat di sini, kita ada 9 usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani ancaman komunis. Okey, yang pertamanya kalau murid-murid lihat di sini berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, yang kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan. Yang ketiga, pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan. Rancangan BRICS. Yang keempat, yang kelima, tawaran pengampunan. Seterusnya kita lihat ada juga kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey. Perintah berkurung. Okey, seterusnya perang saraf dan yang terakhir adalah rundingan baling. Jadi untuk hari ini kita hanya akan fokus kepada 4 langkah yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini untuk mengatasi ancaman komunis. Okey, jadi untuk memudahkan pelajar memahami tajuk ini, kita akan lihat soalan-soalan yang berkaitan. Okey, jadi macam biasa dengan cikgu kita akan gunakan kaedah 1#5W. Okey, how, why, when. Okey, jadi seperti yang murid-murid lihat di paparan skrin ini, contoh soalan, bagaimanakah kerajaan menangani ancaman komunis semasa zaman darurat? Okey, jadi bila dapat soalan, apa yang paling penting, kita buat analisis dulu terhadap soalan yang kita terima. Okey, jadi kita tengok kata tugas, bagaimanakah. Okey, maksudnya apa? Dia nak tahu apa cara yang digunakan oleh kerajaan untuk mengatasi ancaman komunis. Okey, dan kita kena tengoklah apa kehendak soalan dan yang paling penting juga peruntukan markah. Okey, jadi kita tengok contoh cadangan jawapan yang disediakan. Okey. Okey, contoh yang pertama. Okey, tawaran pengampunan. Okey, jadi dengan kaedah 1#5W,
Jadi kita boleh jawab dengan baik. Contoh, tawaran pengampunan, okey, pelajar akan dapat 1 markah. Okey, bila? Okey, bila tawaran tersebut dilakukan? Okey, 6 September 1949, dapat lagi 1 markah. Okey, siapa? Okey, siapa yang melaksanakan ataupun mengisytiharkan pengampunan? Tawaran pengampunan. Okey, dia ialah Sir Henry Gurney. Okey, seterusnya, kenapa? Kan kita guna teknik 1H5W. Okey, kenapa? Untuk memujuk anggota komunis menyerah diri. Okey, dan bagaimana? Okey, bagaimana tawaran pengampunan ini dilaksanakan? Jadi seperti yang murid-murid lihat di paparan skrin ini, yang pertamanya melalui Radio Malaya. Okey, apa yang Radio Malaya buat? Okey, dia menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Okey, yang seterusnya bagaimana? Okey, melalui tawaran pengampunan juga dibuat melalui poster. Banyak poster ditampar supaya komunis mendapat apa orang kata, maklumat apa dasar yang dilakukan oleh kerajaan. Okey, seterusnya kita tengok sebanyak 40 juta risalah telah diedarkan. Okey, dan seterusnya, okey, 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam pelbagai bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Okey, jadi habis untuk satu usaha ataupun satu cara yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, apa yang dilakukan untuk mengatasi ancaman komunis? Okey, ialah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey, sama juga kita guna 1H5W. Okey, jadi yang pertamanya bila dilaksanakan kempen ini? Okey, 22 Disember 1949. Okey, siapa yang mengisytiharkan kempen ini? Jadi pelajar boleh lihat di sini, ialah Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, kenapa? Okey, kenapa kempen ini dilaksanakan? Okey, ianya adalah bertujuan untuk menggalakkan interaksi dan juga mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi, seterusnya kita tengok bagaimana kempen ini dilaksanakan. Okey, kita lihat di sini apa yang kerajaan buat. Dia minta ataupun dia menyeru penduduk supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Jadi kalau pelajar dapat ingat 4 perkara ni, okey, pelajar dah dapat 5 markah dalam tangan. Kempen Bulan Rakyat, okey, 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan menggalakkan interaksi dan disuruh mendaftarkan diri secara sukarela. Nampak macam mana kaedah 1H5W diaplikasikan untuk memudahkan kita menguasai fakta sejarah. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga iaitu rundingan baling. Okey, sama jugalah kita perlu tahu where. Okey, di mana dilaksanakan rundingan baling? Kalau kamu lihat di paparan skrin ini, okey, lokasinya adalah Sekolah Inggeris Baling. Okey, bila dilaksanakan 28 Disember 1955. Okey, siapa yang terlibat? Okey, jadi kita boleh lihat dalam rundingan baling ini, okey, yang terlibat adalah wakil kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga wakil Parti Komunis Melaya, iaitu kalau kamu lihat wakil kerajaan salah satunya ialah Tengku Abdul Rahman, manakala PKM diwakili oleh Chimping. Jadi apa tujuan rundingan baling dilaksanakan? Okey, tujuannya adalah untuk menamatkan ancaman komunis dan
mencapai kemerdekaan. Okey, jadi habis untuk 3, kita ada satu lagi. Okey, satu lagi ni kita adalah peran saraf. Okey, peran saraf ni kalau kita lihat, ia boleh ditanya dalam satu soalan sahaja. Sebabnya dalam peran saraf ini terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi untuk peran saraf ni, kalau kamu nak kuasai fakta dengan lebih mudah, kamu boleh aplikasilah 1#5W. Okey, jadi kita tengok soalan yang diberikan. Okey, peran saraf merupakan satu usaha British menghapuskan komunis dengan memenangi hati dan juga fikiran rakyat. Buktikan pernyataan di atas. Okey, jadi soalan ini kalau kita lihat, dia minta kita buktikan peran saraf ni adalah satu usaha British menghapuskan ancaman komunis dengan memenangi hati dan fikiran rakyat. Jadi kita tengok contoh jawapan yang disediakan. Okey, di sini kalau kamu lihat di paparan skrin ini, kita ada 6 fakta yang dikemukakan untuk menjawab soalan tadi. Okey, yang pertamanya kalau kamu lihat dalam peran saraf ini, apa yang dilaksanakan adalah mengadakan lawatan, yang mana tanpa dia mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan rakyat. Okey, kalau kamu dapat kemukakan dua perkara ni, okey, mengadakan lawatan, mendampingi rakyat, okey, kamu dah dapat dah 2 markah. Okey. Okey, seterusnya fakta yang kedua, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, huraian 2A untuk menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Okey, seterusnya huraian 2B mewujudkan bangsa yang bersatu. Okey, dalam peran saraf juga kalau kamu lihat, okey, dia turut mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Okey, jadi kita tengok apa huraian dia. Okey, huraian 3A adalah untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. Okey, yang kedua, huraian 3B adalah untuk mendapatkan sokongan. Okey, seterusnya yang keempat, okey, adalah menawarkan hadiah wang tunai. Okey, ini juga adalah salah satu langkah yang dilaksanakan dalam peran saraf. Okey, menawarkan hadiah wang tunai. Okey, huraiannya, okey, ditawarkan kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap komunis dan juga memberi maklumat. Okey, seterusnya dalam peran saraf, okey, turut dilaksanakan, okey, iaitu memenangi kepercayaan orang asli. Okey, jadi kerajaan dia cuba memenangi kepercayaan orang asli. Okey, supaya apa? Supaya orang asli ini menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Okey, dan di sini kita lihat apa yang kerajaan buat. Okey, kerajaan telah pun mendirikan 14 kubu yang menyediakan pelbagai kemudahan. Dan yang terakhir dalam peran saraf, apa yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini adalah memperkenalkan kawasan hitam dan juga kawasan putih. Okey, jadi apa itu kawasan hitam? Okey, kawasan hitam adalah kawasan yang komunis aktif. Okey, manakala kawasan putih pula adalah yang bebas komunis. Okey, jadi itu adalah 6 langkah yang dilaksanakan di bawah peran saraf. Okey, next, seterusnya kita lihat soalan kebat. Okey, soalan kebat ni sangat penting. Okey, yang mana kalau kita lihat dalam kertas 2 bahagian esei ataupun struktur, mesti ada soalan kebat. Okey, contoh kita tengok kalau dalam contoh soalan yang cikgu bagi ni adalah soalan esei. Okey, jadi kita lihat soalan. Okey, darurat telah membawa pelbagai penderitaan kepada rakyat
tempatan. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan peristiwa tersebut berulang. Jadi macam biasa yang cikgu cakap sebelum ini, okey, untuk jawab soalan kebat, kita mesti tengok okey, apa kata tugas soalan, apa kehendak soalan dan juga peruntukan markah, supaya jawapan kita nanti memenuhi kriteria penandaan holistik supaya dapat markah yang paling maksimum. Okey, jadi kita lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan kepada murid-murid semua. Okey, boleh nampak kan? Okey, ini adalah contoh jawapan yang cikgu sediakan, yang mana dalam contoh jawapan ini 4 kriteria penting telah cikgu tulis. Okey, yang pertamanya fakta, yang kedua huraian, ketiga contoh dan yang keempat inference ataupun kesimpulan. Okey, jadi kita tengok sama-sama, okey? Jadi untuk jawab soalan kebat juga penting kita guna pangkal soalan untuk memulakan jawapan. Okey, supaya dia dapat menjadi panduan kepada kita untuk menjawab dan supaya kita tidak terpesong daripada kehendak soalan. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, langkah yang boleh diambil ialah mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Okey, mewujudkan kestabilan politik ialah fakta. Okey, pelajar akan dapat 1 markah. Okey, pihak kerajaan maupun pembangkang mestilah berganding bahu dengan mengetepikan perbezaan pendapat dan fahaman politik. Okey, berganding bahu, huraian. Okey, seterusnya, okey, huraian ni berganding bahu dapat 1 markah. Okey, seterusnya hal ini kerana keharmonian politik memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Aman dapat lagi 1 markah. Okey, seterusnya cikgu sertakan juga contoh. Contoh ni terpulang pada kamu dan yang paling penting contoh ini adalah relevan dengan fakta yang kita kemukakan. Okey, jadi kalau kamu lihat di sini cikgu letakkan contohnya apa dia. Okey, sebagai contoh perjanjian keyakinan dan bekalan CSA untuk mencari kebersamaan dan tumpuan dalam menyelesaikan masalah. Okey, dapat 1 markah lagi. Kesannya, kesannya menyukarkan kuasa asing menjajah negara kita di masa hadapan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, kita dah pun memenuhi kriteria yang diperlukan dalam penandaan holistik. Okey. Dan untuk kebat macam biasa mesti ada yang cikgu cadangkan mesti ada 2 perenggan lah. Yang ni sebagai persediaan sekiranya fakta yang pertama ni tidak tepat. Maknanya kita ada orang kata apa? Backup kan. Yang ni sangat penting. Okey, jadi tengok kamu boleh murid-murid boleh lihat, okey, perenggan yang kedua cadangan jawapan yang cikgu berikan di sini. Okey, kita guna penanda wacana lah. Okey, selain itu, okey, langkah yang boleh dilakukan ialah mengukuhkan perpaduan antara kaum. Okey, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam merealisasikannya. Okey, peranan. Okey, seterusnya sebagai contoh usaha pihak kerajaan yang menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Peringkat Kebangsaan untuk menyambut perayaan kaum utama Malaysia. Okey, Majlis Rumah Terbuka. Okey, dan kesannya, okey, cikgu buat hal ini sangat penting untuk memastikan kedaulatan negara kita sentiasa terpelihara. Okey, jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, okey, jawapan yang diberikan ini sudah pun memenuhi kriteria yang ada dalam penandaan holistik. Okey, yang ini sangat penting. Jadi cikgu harap pelajar semua murid-murid semua dapat beri perhatianlah berkenaan dengan cara penulisan jawapan kebat. Okey. Jadi cikgu rasa cukup dulu setakat ini perkongsian cikgu. Cikgu harap apa yang dikongsikan
kepada pelajar pada hari ini dapat dimanfaatkan secara sebaiknya sebagai persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu.